Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu Adun Bersatu Selat Kelang ikrar sokongan kepada MB Selangor. Okay, saya baca detail sedikit. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Ashari hari ini menyatakan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Okey, mari kita dengar respon daripada Iswadi Murni. Dia akan kita komen macam biasa. Adun Bersatu Selat Kelang ikrar sokong MB Selangor. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Ashari hari ini menyatakan sokongan kepada kepimpinan besar Menteri Besar Amiruddin Syari. Menerusi satu kenyataan, katanya keputusan itu dibuat dengan rela hati dan tanpa paksaan. Ini setelah saya meneliti ucapan Duli Yang Maulwi Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri Selangor yang berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Yelah, yang kau pergi lawan dulu, kenapa? Langkah ini juga adalah akibat dari beberapa siri tindakan Perikatan Nasional, terutama Perikatan Nasional Selangor yang dilihat berdiam diri terhadap tomahan yang dilontarkan kepada Raja-Raja Melayu. Ini adalah berlawanan dengan prinsip orang Melayu beragama Islam, katanya. Right. Kenapa tiba-tiba Adun Selangor ni pergi menyatakan sokongan kepada AMI? Sebab mungkin dia dengar live saya kot. Mungkinlah kan. Saya kata, Adun, ahli Parlimen Bersatu, kalau nak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ataupun mana-mana Menteri Besar, hendaklah dilakukan sekarang sebelum pindaan perlembagaan. Sebab daripada segi undang-undang, pindaan perlembagaan tersebut berkemungkinan besar kalaupun boleh diluluskan, dia tidak bersifat boleh dibawa ke belakang. Erti kata, mereka yang telah menyatakan sokongan tidak boleh dikatakan telah lompat parti. Jadi kalau nak buat sokongan, buatlah sokongan sekarang. Disebabkan oleh itu, semalam Bukit Kantang kata ada 5 lagi yang resah, termasuk Hamzah Zainuddin. Di Selangor juga dikatakan ada 4 lagi yang bakal menyokong MB Selangor. Tetapi ini telah dinafikan oleh Dr. Afif Bahardin. Pip, khabar Pip? Oh, lama tak jumpa Pip. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Dr. Afif menafikan kabar angin. 4 lagi ahli Adun Selangor akan memberi sokongan kepada Menteri Besar Amiruddin Syari susulan sokongan Adun Selat Kelang terhadap kerajaan negeri. Menurut Sinar Harian, Adun Taman Medan itu berkata ia merupakan dakwaan pihak tertentu yang tidak berasas. Sendiri buat persepsi, kata Afif. Benda yang sama, kan? Bersatu kata dulu, bila saya kata ada 5 orang akan melompat. Saya kata dalam Bersatu akan ada 5 orang yang melompat. Ini sebelum 5 ni menyatakan sokongan. Saya kata akan ada 5 ahli Bersatu, ahli PN, saya tak kata Bersatu. Ahli PN yang akan melompat. Parlimen. Tengok, bukan 5 tuan-tuan, saya silap. 6. Bukan 5, 6. Tak jauh lah. Yang ini 4 dia kata akan melompat. Seorang dah menyatakan sokongan. So tinggal 4 lagi. So ada 5. So dia kata tak mustahil berlaku. Now, kenapa perkara ini berlaku, tuan-tuan? Why is this happening? Kenapa tiba-tiba sokongan ini berlaku? Di samping saya sebut tadi tentang perlembagaan yang akan diubah, kepimpinan Azmin makin lemah, kata Ketua Pemuda Abdul Selangor. Ketua Pemuda Abdul Selangor Daniel Rashid Harun Aminah Rashid berkata, kepimpinan Ketua Pembangkang Selangor semakin lemah selepas seorang adun pembangkang menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri hari ini. Daniel berkata, Adun Selat Kelang Abdul Rashid menjadi adun pertama Bersatu mengisytiharkan sokongan. Prestasi pembangkang semakin lesu jika dilihat pada sidang DUN negeri Selangor yang sedang berlangsung. Dengan sokongan dinyatakan Adun Selat Kelang itu memperlihatkan betapa keyakinan pembangkang terhadap kepimpinan Ketua Pembangkang Azmin mula hilang. Ketua Pembangkang kerap menimbulkan spekulasi dan tomahan dalam Dewan, sedangkan beberapa ahli Dewan Pembangkang juga ingin turut serta memberi pandangan serta hujah konstruktif untuk membangun negeri. Dalam masa yang sama juga, kerajaan negeri Selangor atau Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah ditomah, telah dikatakan tidak Islamik, diperingatkan tentang akhirat oleh Tuan Guru Haji Hadi yang bersama di dalam Perikatan Nasional. Tetapi pimpinan Perikatan Nasional seorang pun tidak menegur dan dikatakan, saya tak tahu cerita ni betul atau tidak, sampai tuanku murka kepada geng-geng Azmin kerana mereka tidak langsung jadi syaitan bisu dalam memperjuangkan isu kedaulatan Sultan Selangor ini, tuan-tuan.
Langsung tak bersuara, langsung tak komen, langsung tak menegur PAS. Kenapa? Sedangkan itu sultan kamu sendiri. Kan? Orang Selangor sendiri. Yelah, Azmi ni orang Selangor ke? Timbul satu persoalan kan? Azmi ni orang Selangor ke? Ini menarik kat situ Jadi tuan-tuan, Bersatu di Selangor, PAS di Selangor, ialah dia menang banyak kerusi hari itu. Tetapi mereka tahu sebab sekarang ini yang leading ataupun yang ke depan sekarang ini Bersatu bukan PAS. Di Selangor PAS nak jadi champion, tapi mereka tahu mereka tak boleh. Sukar PAS nak jadi champion kat Selangor ni. Kenapa sukar PAS nak jadi champion dekat Selangor? Satu isu utamanya adalah kepimpinan. PAS tidak ada leader yang betul-betul boleh ke depan macam Azmin Ali. So akhirnya video kabur tu je lah. Geng-geng video kabur lah yang mereka nak ke depan kan tuan-tuan kan. Itu je lah. Lain daripada tu, mereka tak berani sebenarnya. Tetapi dalam masa sama, Azmin sendiri tak berani tegur. Sebab apa? Mereka masih perlukan kerusi-kerusi PAS untuk kekal kuat di negeri Selangor. Tanpa sokongan daripada PAS, Bersatu is nothing. Bersatu is nothing. Tapi mengimbau kembali cerita Azmin ni tuan-tuan. Betapa yalah. Azmin ni dulu adalah satu makhluk yang paling saya benci secara politik. Saya tak benci dia personal lah. Personally dia orang yang baik. Tapi secara politik saya memang benci pada dia. Kelicikan dia, perancangan dia, bermuka-mukanya dia, yang tu saya tak bergemar. Kan? Nasib baiklah MB Selangor sedar awal tuan-tuan. Tak ikut Azmin kalau tidak mampus. So, all in all, it's nice. Kadang-kadang dendam yang sebenar ialah apabila kamu berjaya membuktikan kebenaran dalam masa dan tempoh tertentu. Di situ kita melihat betapa apa orang kata berjayanya dendam kita. Dendam ini tak perlu kita nak jatuhkan orang dengan cara fizikal ataupun dengan cara fitnah dan sebagainya, tak perlu. Tuhan akan bagi balasan sendiri. And look what happened right now. Polis rakam keterangan Cikgu Bat Muhammad Zahid Mat Arif. Polis mengesahkan pihaknya merakam keterangan Cikgu Bat atau lebih dikenali Cikgu Bat dan bekas Ketua Politik Tun Mahathir Muhammad Zahid Mat Arif di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Pengarah Jabatan Siasatan Muhammad Zahid siasatan kedua individu berkenaan telah dijalankan di bawah 112 Tata Jana Kenaya. Kedua-dua individu ini dirakam keterangan berhubung kenyataan yang mempersoalkan isu pemberian kereta oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dibawa naik di media sosial. Sesi percakapan itu berkenan dijalankan 11 pagi oleh unit siasatan terkelas. Cuma tuan-tuan, kita pelik kan? Kenapa dia, terutama Cikgu Bat ni kan, sangat berani. Seolah-olah dia ni macam, yelah, orang yang, satu, saya tak faham kenapa dia tak kena tahan reman lah. Itu satu pertama. Yang kedua, bagaimana dia ada keberanian saman fitnah dia saja, yang saya tahu saja tuan-tuan, at least ada 4 saman fitnah yang saya tahu. Yang saya tak tahu tak ada lagi lah. Yang saya tahu saman fitnah at least ada 4. Yang jenayah at least kalau masuk ini mungkin 3-4. So kenapa dia ada keberanian itu? Keberanian ini dia ada sebab tugas dia adalah tabur fitnah. Tugas dia adalah tabur fitnah, tugas dia cipta persepsi, tugas dia adalah create that unrestness. Kena create ketidakstabilan itu. Now, that's not the point. Semua orang berani buat macam tu, tetapi disebabkan ada undang tak ramai yang berani buat. Tapi kenapa dia berani buat? Sebab itu saya rasa ini sangkaan saya sajalah. Saya tak berani nak tuduh. Sangkaan saya bahawa if anything happen to him, dia akan dapat sesuatu yang besar sebenarnya. If anything happen to him, masuk penjara ke, be it dia kena bayar saman ke, all covered. Semua itu covered. Ada orang yang cover dia. Ingat tak tuan-tuan, Papa Gomo pernah kalah saman dengan Anwar Ibrahim 900,000. Ada orang bayarkan 900,000 tu.
Dia berani fitnah sebab dia tahu ada orang sanggup bayarkan. Yang penting fitnah dulu. Benda ni yang kita tak berani nak buat, tuan-tuan. Sebab kita tak ada orang backup. Saya bayar lawyer pun, yalah tuan-tuan punya derma hari tu membantulah kan. Tapi lain daripada itu tak ada. Kalau saya masuk dalam nanti, that's it lah. Tak ada apa lah. Tak ada siapa yang akan backup kita. Takkan ada orang yang nak bantu keluarga kita. Tak ada. But tak apalah. That's not the point. Tapi bagi saya, even kalau dia masuk ke dalam sekalipun, saya percaya akan ada orang, bukan setakat orang akan bantu keluarga dia, bukan ada dana bantu keluarga dia, malah kalau dia keluar nanti akan ada dana menunggu dia dengan jumlah yang banyak. Sebab itu dia tak takut. I believe that's what happened. Sebab itu dia tak pernah takut. Berapa juta nak bayar? Mungkin backup dia puluhan juta. Mungkin dia dapat puluhan juta kalau dia berjaya, katalah dia masuk lock up, dia keluar. Puluhan juta mungkin menunggu dia. And that's why dia tak takut pun. Sebar fitnah. Modus operandi mudah. Yang penting kita tembak je dulu. Tembak. 10 kita tembak, 9 kita kena saman, akan ada backup. Dekat parlimen, geng-geng ni, dia menembak, dia tak risau sebab dalam parlimen tak boleh kena saman. Sebab itu dia tak berani ulang benda tu kat luar. Hari ini, kenyataan daripada seorang MP Hulu Terengganu juga, saya pun menyatakan, Perdana Menteri rasuah, disuruh tarik balik, dia tarik balik. Tapi dia sebut rasuah tu dah keluar dalam handset, dah keluar dalam live. Rakyat dah dengar Perdana Menteri rasuah. Sebut tu dulu, main sentimen tu. Lepas tu minta maaf. Lepas tu tarik balik. Of course MP tak berani ulang di luar sebab nanti reputasi dia dan juga dia akan hilang kerusi. Tapi Cikgu Bat dia tak ada apa yang dia rugi. Malah dia akan gain, dia akan ada untungnya kat situ. Mustahil tuan-tuan, keberanian dia itu tabur fitnah, dia tak ada backup. Now, dia kata, itu kritikan bukan fitnah. Ya ke? Kalau kritikan bukan fitnah, kenapa dia kalah saman fitnah? Kenapa dia kalah saman fitnah? Baik, tak apa. Kita akan tengok nanti, ataupun tengah saman fitnah sekarang ni. Dalam masa yang sama, dia sebut tadi Zahid Ma'arif. Saya terfikir, dia masa tu dia buat live dengan Zahid Ma'arif, live ke video ke. Bukankah Zahid Ma'arif ni yang terima 2 juta sebagai tanda terima kasih dalam kes Isa Samad? Ni berita tahun 2020. Zahid Arif diberi 2 juta sebagai tanda terima kasih saksi. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa bekas pegawai khas Tan Sri Muhammad Isa Samad, Muhammad Zahid Ma'arif telah diberi 2 juta sebagai terima kasih kerana menjadi penghubung dalam usaha penjualan Merdeka Palace di Kuching, Sarawak. Kan? Mamat ni kan? Lepas tu dia lompat, dia ikut pula Mahathir. Sekarang dengarnya dia ikut Mahathir juga kot. Jadi saya terfikir, kalau Mamat ni lepas tu dia jadi setiausaha politik Mahathir, dan Cikgu Bat tabur fitnah, dia pun ada kat situ. Adakah dana mereka tu datang daripada? Tanda soalan tu kan. Besar tanda soalan tu. Datang daripada mana? Saya kata, kalau setakat 10,000, 20,000 bukan main dia. Rasanya makan juta ni tuan-tuan. Ni juta ni, mungkin puluh juta. Tuan-tuan rasa daripada mana? Kalau tiba-tiba Zahid Ma'arif, bekas setiausaha politik Tun Mahathir, buat live sekali ataupun buat video tu sekali dengan siapa tuan-tuan? Dengan Cikgu Bat. So dana tu datang daripada mana? Fitnah, minta maaf, repeat. Fitnah, minta maaf, repeat. Itu permainan dia orang. Tapi yang penting fitnah dulu. Dan wala-on percaya. Tarik kan? Okey tuan-tuan, komen saya lah kalau kita baca dekat surat khabar ini. Azmin apa semua marah lah. Sebab Adun daripada Bersatu ni pergi sokong MB Selangor pula. Saya biasalah dia orang dulu pun lompat juga kan. Ini dapatlah balik. Bila kena kianat balik boleh orang rasa macam mana kena dia orang kianat PKR dulu kan. Masa Pakatan Harapan dulu. Satu lagi Bersatu baru je buat undang-undang baru supaya tak boleh nak beri sokongan kepada orang lain, tapi setahu saya dia orang cakap sebab ROS tak approve lagi. So bolehlah sementara ROS tak approve ni bolehlah beri sokongan kepada selain dapati dia orang lah.
Kita mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.